Halo, selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Chen Li Hua daripada Sekolah Kebangsaan Anci. Keberkesanan penggunaan kaedah jadual perintis dalam penukaran unit panjang, disin dan isi padu cecair itu adalah tajuk kajian tindakan saya. Pengajaran dan pembelajaran lalu, saya dapati murid saya kurang menunjukkan minat dalam mata pelajaran matematik kerana pada tanggapan mereka, matematik adalah mata pelajaran yang paling sukar untuk dipelajari. Seringkali saya terdengar perkataan seperti, tak fahamlah cikgu, susahlah, macam mana nak buat? Murid-murid ini agak pesif dalam sesi perbincangan secara alamiah melalui Google Meet. Kebanyakan daripada mereka tidak dapat menjawab soalan-soalan seperti tambah dan tolak yang menunjukkan pertukaran unit. Biasanya mereka akan berdiam diri dan menunggu jawapan daripada guru ataupun rakan-rakan mereka yang lain. Berdasarkan latihan kerja rumah dan lembaran kerja yang melibatkan topik panjang, disin dan isi padu cecair, saya mendapati murid-murid ini menghadapi masalah dalam membuat soalan-soalan tambah dan tolak yang melibatkan unit yang berbeza. Masalah utama mereka ialah tidak menguasai kemahiran penukaran unit. Faktor yang mempengaruhi senario ini ialah sikap mereka yang kurang menunjukkan ulang kaji dan malas berfikir. Teknik pengajaran yang berpusatkan guru yang telah saya amalkan selama ini tidak efektif dan tidak mendatangkan impak positif kepada murid-murid saya. Kegagalan murid menguasai kemahiran penukaran unit ini telah menjurus kepada masalah lain, iaitu penambahan dan penolakan dalam topik panjang, disin dan isi padu cecair. Jika murid-murid yang lemah ini dibimbing dan didedahkan dekat teknik penukaran unit yang betul, saya merasakan masalah ini akan dapat diatasi. Masalah segelintir murid yang tidak memberi tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar juga mempengaruhi masalah kesukaran untuk menjawab soalan latihan dan pentafsiran yang mereka hadapi. Melalui pengemakan kerja rumah murid dalam menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak melibatkan topik panjang, disin dan isi padu cecair, saya mendapati mereka tidak dapat membuat latihan dengan baik. Setelah membuat analisis, murid-murid ini sebenarnya menghadapi masalah dalam kemahiran penukaran unit yang sekaligus menjejaskan kemahiran lain seperti penambahan dan penolakan unit berlainan dalam topik ini. Berikut adalah masalah yang telah dikenal pasti dan memang murid didapati tidak dapat membuat penukaran unit dengan betul. Menurut Gardner mengatakan, ketidakserasian antara kaedah mengajar dengan profil kecerdasan murid boleh menyebabkan seseorang murid gagal atau hilang minat terhadap sesuatu subjek. Setiap individu mempunyai tahap yang berbeza untuk jenis kecerdasan yang berbeza. Tiada dua individu yang mempunyai gambaran kecerdasan yang sama walaupun kembar yang seiras. Menurut Azizur Rahman dan Muhammad Saleh, guru bertanggungjawab untuk melahirkan murid yang mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. Justru itu, saya membuat keputusan untuk menggunakan jadual perintis sebagai bahan bantu mengajar dalam menambah baik amalan saya serta sebagai alat bantu belajar bagi mengatasi masalah murid yang tidak menguasai kemahiran penukaran unit ini. Objektif saya ialah menambah baik amalan guru sebagai pemudah cara untuk membimbing murid dalam memahami konsep berkaitan antara unit. Pelaksanaan aktiviti membentuk jadual perintis dapat menarik minat murid terhadap mata pelajaran matematik dengan lebih berkesan. Meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran penukaran unit dalam topik panjang, disin dan isi padu cecair. Objektif khusus saya membantu murid memahami konsep panjang, disin dan isi padu cecair. Membantu murid memahami hubungan antara kilogram dengan gram, kilometer dengan meter, meter dengan sentimeter, sentimeter dengan milimeter, dan liter dengan mililiter. Meningkatkan upaya murid dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan penukaran unit panjang, penukaran unit disin, dan penukaran unit isi padu cecair. Meningkatkan minat murid terhadap tajuk panjang, disin dan isi padu cecair, dan penukaran unit. Kumpulan sasaran saya terdiri daripada 10 orang murid yang belum menguasai sepenuhnya kemahiran menukar unit untuk topik panjang, disin dan isi padu cecair. Nur Amalina Kamaluddin dan Nuria Abdul Aziz menyatakan bahawa murid menghadapi masalah untuk menjawab soalan yang melibatkan penukaran unit kerana tidak mengingat formula. Selain itu, murid juga selalunya tersilap dalam memilih operasi yang betul.
Jakwan Zainian Jahiruddin dan Samsiah Hasan mengatakan bahawa murid keliru beberapa tempat titik perpulahan harus digerakkan dalam kaedah gerak titik. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat sama ada penggunaan jadual perintis dapat membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran menukar unit bagi tajuk panjang, isim dan isi padu cecair. Menurut Cik Mansur bin Chetong, guru-guru perlu mengalahkan murid-murid berfikir agar generasi akan datang mampu berfikir secara kreatif, inovatif dan mempunyai idea yang tuntas. Para pendidik tidak semestinya terikat dengan satu-satu fakta dalam proses penyampaian isi pelajaran masing-masing. Sebaliknya, pelibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran membolehkan minda mereka berkembang. Melalui pemerhatian Hawan, saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa proses PDP berlangsung sebelum dan selepas kajian. Daripada hasil kerja murid, saya dapati kelemahan dan mereka adalah menambah dan menolak yang melibatkan penukaran unit. Lembaran kerja 1 diberikan untuk menguji tahap penguasaan kemahiran menukar unit sebelum murid diperkenalkan dengan penggunaan jadual perintis. Lembaran kerja 2 pula diberikan untuk menguji keberkesanan perubahan amalan pengajaran guru dengan menggunakan jadual perintis. Soal selidik dan temu buah dijalankan 2 kali sebelum dan selepas kajian. Soalan menjurus kepada minat mereka terhadap matematik. Analisis pematang awal didapati murid kurang keyakinan diri dan sangat defisit semasa sesi perbincangan. Murid hanya berdiam diri dan menunggu jawapan daripada rakan lain. Murid kelihatan bosan dan tidak menunjukkan minat untuk belajar kerana tidak memahami apa yang diajar oleh guru dan tidak dapat menjawab soalan yang diberikan. Analisis tinjauan hasil kerja murid pula didapati kebanyakan mereka tidak dapat membuat latihan dengan betul apabila soalan tambah dan tolak panjang jising isi padu cecair ada melibatkan penukaran unit. Kesilapan yang dilakukan oleh mereka ialah tidak mahir mengaplikasikan hubungan perkaitan antara unit, keliru dengan operasi darab dan bahagi yang digunakan dalam penukaran unit dengan anak panah. Sila membuat pergerakan titik perpuluhan sama ada ke kanan atau ke kiri. Menyelesaikan operasi tambah dan tolak tanpa menyamakan unit terlebih dahulu. Tidak menjawab mengikut unit kehendak soalan. Analisis lembaran kerja 1 adalah seperti berikut. Berdasarkan analisis lembaran kerja 1, didapati murid memang lemah dalam kemahiran penukaran unit dalam topik panjang, jisim dan isi padu cecair. Jadual perintis diperkenalkan untuk membantu murid meningkatkan penguasaan mereka dalam penukaran unit. Antara tindakan yang saya ambil untuk melaksanakan kajian ini ialah mengumpulkan murid-murid sasaran dalam sesi pembelajaran menerusi Google Meet dan memperkenalkan penggunaan jadual perintis. Murid-murid diminta untuk menulis terus jawapan mereka dengan menggunakan jadual perintis dan berkongsi jawapan mereka melalui kamera peranti masing-masing. Melalui proses perkongsian ilmu ini, rakan-rakan dalam Google Meet berpeluang mengesan kesilapan dan membantu rakan mereka. Pada masa yang sama, saya juga dapat mengesan murid-murid yang masih lemah dan belum menguasai kemahiran penukaran unit. Penggunaan jadual perintis ini ialah satu kaedah untuk memudahkan murid melihat cara penukaran unit yang dibuat dalam peta dengan syarat mereka perlu fahami konsep panjang, jisim dan isi padu cecair. Langkah-langkah penggunaan jadual perintis adalah seperti berikut. Langkah 1, murid perlu terlebih dahulu diingatkan dengan konsep penukaran unit. Langkah 2, jadual perintis saya perkenalkan kepada murid-murid dan menerangkan fungsi jadual tersebut bertujuan untuk memudahkan proses penukaran unit. Langkah 3, saya menunjukkan beberapa contoh penukaran unit dan menerangkan cara memindahkan maklumat ke dalam jadual perintis. Langkah 4, pada kelas seterusnya, murid diberi beberapa soalan latihan dalam bentuk kuis untuk menguji tahap kefahaman mereka sebelum lembaran kerja 2 dijalankan. Setiap soalan ditunjukkan satu demi satu kepada murid agar mereka dapat mencuba sendiri dengan bimbingan guru secara minimal. Langkah 5, murid-murid mempamerkan jawapan melalui kamera peranti mereka. Murid-murid membuat perbincangan dan mengkritik jawapan untuk setiap soalan. Guru membimbing murid untuk membuat penghematan secara bersama. Daripada pemerhatian yang dijalankan
Dalam langkah 1, murid-murid kelihatan masih keliru dengan penggunaan gambar rajah untuk membuat penukaran unit. Simbol operasi darat dan bahagi semakin mengelirukan murid yang mempunyai tahap penguasaan yang lemah. Guru kemudiannya memperkenalkan jadual perintis bagi memudahkan murid untuk mendapatkan jawapan untuk penukaran unit. Murid dapat membina jadual perintis hasil daripada bimbingan guru. Murid kelihatan seronok mempamerkan jawapan masing-masing. Semua murid berusaha untuk menjawab soalan walaupun ada yang mengambil masa yang agak lama. Pada mulanya, murid agak malu untuk mempamerkan jawapan mereka, tetapi mereka semakin bersemangat apabila ada rakan lain berlumba-lumba menunjukkan jadual perintis mereka. Saya merasa sangat seronok kerana murid-murid sangat aktif dan memberi kerjasama sepanjang sesi Google Meet berlangsung. Murid-murid juga berjaya membuat penukaran unit dengan menggunakan jadual perintis setelah diberi bimbingan oleh guru dan rakan. Murid-murid menunjukkan peningkatan dalam menjawab soalan yang diberi. Wajah mereka jelas menunjukkan kepuasan apabila dapat menjawab soalan dengan betul. Walaupun murid mengambil masa untuk menjawab soalan, tetapi mereka menunjukkan kesungguhan untuk terlibat sama dalam sesi perbincangan jawapan. Ini sedikit sebanyak akan meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran matematik. Bagi lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2, kesemua kumpulan sasaran seramai 10 orang murid telah terlibat dalam menjawab soalan bagi kedua-dua lembaran kerja ini. Tahap penguasaan murid diuji sebanyak 2 kali, iaitu sebelum dan selepas tindakan diambil. Segala dapatan yang dikumpul dikategorikan mengikut bahagian dapatan sebelum tindakan dan selepas tindakan. Jadual 9.1 menunjukkan dapatan perbandingan pencapaian daripada lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2 selepas memperkenalkan penggunaan jadual perintis. Data yang dikumpul telah dianalisis menggunakan kaedah analisis kuantitatif mudah dan peratus. Berikut adalah perbandingan pencapaian lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2. Jadual 5.2 dan rajah 5.2 menunjukkan perbandingan antara dapatan lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2, iaitu terdapat peningkatan yang positif terhadap pencapaian murid. Perkara ini dibuktikan dengan peningkatan markah pada jadual 5.2. Semua kumpulan sasaran menunjukkan peningkatan markah daripada lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2. Tiada murid yang menunjukkan kemerosotan pencapaian. Peningkatan yang paling tinggi ialah 90 markah, iaitu murid M5, dan peningkatan yang paling rendah ialah 60 markah, iaitu murid M10. Min peningkatan markah murid adalah sebanyak 75.0 iaitu daripada min 19.0 dalam lembaran kerja 1 kepada min 94.0 dalam lembaran kerja 2. Berikut adalah soal selidik dan temu bual. Sifat bilangan murid yang tidak setuju. Jadi, refleksi kajian ini, setelah menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang, prestasi murid menjawab soalan diukur dengan pemeriksaan, latihan kerja rumah dan lembaran kerja yang dijalankan. Terdapat peningkatan penguasaan murid dalam kemahiran penukaran unit piawai. Semua kumpulan sasaran menunjukkan peningkatan markah di antara lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2. Ternyata terdapat peningkatan yang memberangsangkan dengan kenaikan markah di antara 60% hingga 90%. Ini membuktikan kaedah jadual perintis berkesan dalam meningkatkan kemahiran penukaran unit. Dengan menggunakan kaedah ini, penguasaan murid meningkat dan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan dengan berpusatkan murid. Selain itu, murid kelihatan seronok dan aktif semasa mengikuti pembelajaran secara Google Meet. Murid nampaknya semakin bersemangat untuk mengikuti kelas akan datang kerana mereka dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mempamerkan jawapan pada skrin melalui kamera peranti masing-masing, ianya seakan galeri work secara alam maya. Penggunaan jadual perintis dapat membantu murid yang lemah kerana ianya lebih jelas dan mudah dibaca serta lebih tersusun dalam bentuk jadual. Kajian yang telah dilaksanakan ini sekaligus dapat membantu meningkatkan pencapaian murid menjawab soalan dengan menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak melibatkan topik panjang, jisim dan isi padu cecair. Walau bagaimanapun, terdapat juga cabaran dan masalah yang dihadapi oleh saya semasa menjalankan aktiviti yang dirancang seperti kengkangan berjumpa murid secara bersemuka dan hanya dapat membimbing murid secara maya, itu melalui Google Meet dan WhatsApp sahaja. Cadangan untuk kajian seterusnya.
adalah seperti berikut. Kajian yang lebih meluas dengan bilangan kumpulan sasaran lebih ramai dijalankan pada masa akan datang bagi mendapatkan hasil kajian yang benar-benar menyeluruh agar dapat memberi satu gambaran yang lebih jelas atau tepat mengenai keberkesanan jadual perintis dalam pembelajaran dan pengajaran matematik. Kajian boleh juga diteruskan dengan menggunakan jadual perintis dalam menyelesaikan ayat matematik melibatkan tambah dan tolak, panjang jisim, dan isi padu cecair. Kajian keberkesanan jadual perintis boleh diperluaskan lagi dengan melibatkan topik-topik lain dalam mata pelajaran matematik seperti pecahan, wang, dan masa. Sekian, terima kasih.